Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetul muttakin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Sallu ala Rasulina Muhammad. Allahümme salli ala Seyyidina ve Nebina Muhammad. InsyaAllah kita sambung kelas kita pada malam ini. Risalah para pesakit lamat ke-25. Yang mana di dalam ini sekitar 25 obat ataupun dawa untuk penyakit maddi dan manawi kita. Dan kita sampai ubat ke-13. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kesan untuk penyakit maddi dan manawi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ubat ke-13. Wahai si buntu yang mengeluh kerana sakit. Si buntu yani dia tak tahu nak buat apa. Yani dia pergi doktor sana sini, tapi mungkin tak dapat apa-apa cara ubat. Si buntu yani dia pening yani. Tak tahu nak buat apa. Dia mengeluh kerana sakit. Sungguhnya penyakit merupakan satu khazanah. Tengok, aspek kan, aspek ustaz melihat dari mana. Yani penyakit itu satu khazanah yang sangat penting kepada sesetengah orang. Ustaz sentiasa kata, nazar dan niat mengubah mahiyatul asya. Yani nazar, aspek pandangan, dan niat itu mengubah suatu benda. Kamu melihat dari aspek mana? Jadi melihat kepada penyakit itu, saya kata satu khazanah. Khazanah itu apa? Harta karun. Kan? Jadi kan kita kaya. Bagaimana jadi? Yang sangat penting kepada sesetengah orang. Ia juga merupakan satu hadiah ilahi. Hadiah daripada Allah SWT yang sangat berharga. Setiap pesakit boleh membayangkan ataupun melihat penyakitnya adalah dari aspek ini. Ya. Kenapa? Memandangkan waktu ajal adalah tidak ditentukan. Bila-bila tiba-tiba jadi, datang. Kan? Kadang-kadang fajatan yani, tiba-tiba. Hafazan Allah yani, kena doa daripada kematian yang tiba-tiba jadi itu, sebab tak bagi peluang istighfar ke ataupun ambil siap-siap sediakan. Ada seorang sahabat kita, dia masuk untuk bedah amali operate. Dia minta dia ambil wudu, dia siap-siap, dia kata kepada jururawat, jangan sentuh saya, nanti wudu terbatal. Rasa dia masuk operate itu, tapi dia tak boleh keluar, dia meninggal. Mudah-mudahan jadi syahid lah. Jadi dia buat siap-siap, sedia kan. Dia minta mungkin dia sudah call dan minta halal daripada sana sini, kan. Dia dah siap sedia. Tapi kadang-kadang tiba-tiba datang. Ajal itu, kita tahu, waktu ajal adalah tidak ditentukan. Maka untuk menyelamatkan manusia daripada rasa berputus asa dan kelalaian yang mutlak, Allah SWT memegang manusia di antara rasa khauf dan raja. Yani supaya manusia jangan terlalu takut dan jangan terlalu bersandar kepada amalannya. Jangan terlalu berharap dan jangan terlalu takut. Jadi antara khauf dan raja itu balancing. Seperti dalam kereta kan kita dalam masa kalau dua tayar itu kalau berbalancing kita drive dengan istiqamah, kan, lurus. Jadi kalau satunya lebih, jadi tak boleh juga. Antara khauf dan raja, Allah SWT nak pegang kita. Supaya apa? Untuk nak selamatkan daripada putus asa dan ghaflat kelalaian. Ya. Jadi menurut Allah SWT menjaga dunia dan akhirat kita. Dan Allah SWT menyembunyikan waktu ajal dengan sebahagian hikmahnya. Kenapa tidak diberitahu kepada manusia bila akan dia mati? Ya. Ada hikmahnya. Tambah lagi, kematian boleh datang pada bila-bila masa.
Sekiranya ajal datang menangkap manusia ketika dia berada di dalam kelalaian, kan? Mungkin dalam keadaan yang Allah SWT reda. Kan kita manusia bukan dan kita bukan nabi. Dan kadang-kadang manusia mungkin buat kesalahan juga. Mungkin marah ke ataupun dia terkalah dengan nafsunya ke. Ketika itu kalau ditangkap bagaimana? Kan? Sekiranya ajal datang dan menangkap manusia ketika dia berada dalam kelalaian, maka itu akan sangat memudaratkan kehidupannya yang abadi. Jadi penyakit buat apa sini? Apa peranan penyakit? Dia menghilangkan kelalaian, jadikan manusia memikirkan akhirat serta mengingatkannya tentang kematian. Maka dengan sebab itu, dia akan sentiasa bersedia. Yang dia tak masuk hal kelalaian melalui penyakit itu. Dia sentiasa fikir Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa tasbih, dan sentiasa dia tahu haknya, tak masuk ria, kan tunjuk-menunjuk. Jadi kadang-kadang dia mendapat keuntungan yang berupa satu martabat yang dicapainya dalam masa 20 hari yang ia tidak mampu untuk mencapainya dalam 20 tahun. Kerana dalam penyakit itu dia sabar, dia tahu dan dia tidak mengeluh, tidak mengadu kepada manusia tentang penyakit itu. Kerana sabar itu dia dapat satu martabat yang sangat tinggi melalui penyakit itu. Contohnya, bisa bagi contoh di sini. Ada dua orang pemuda dari kalangan sahabat Allah SWT merahmati kedua-duanya. Salah seorangnya bernama Sabri, Santral Sabri, kita panggil, saya panggil itu Santral Sabri, daripada kampung Ilama, dan seorang lagi bernama Wazir Zade Mustafa dari kampung Islam. Mereka berdua ini daripada kalangan murid yang tidak mampu menulis, yang tidak berapa alim, sebab saya tak ada mereka. Namun, apa yang menghairankan, aku dapati mereka berdua ini terdiri daripada kalangan mereka yang terkedepan dari sudut ketulusan dan khidmat, keimanan dan segi ikhlas mereka di depan. Padahal yang aku tidak tahu akan hikmahnya. Namun, setelah mereka berdua meninggal dunia, dan mereka meninggal dunia masih muda, aku baru tahu bahwa rupa-rupanya mereka menghidap penyakit yang kronik. Hasil bimbingan penyakit itu berbeza dengan pemuda-pemuda yang lain, lalai dan meninggalkan tugas kewajiban. Mereka berdua berada dalam ketakwaan yang amat penting, dalam khidmat dakwah yang sangat bermakna, dan dalam kedudukan yang amat memberi manfaat kepada kehidupan akhirat. Jadi mereka siap sedia. Mereka tidak dan masuk kelalaian dan sentiasa dengan sibuk dengan ilmu. Jadi menangkap mereka dalam keadaan yang baik. InsyaAllah, kesusahan menanggung penyakit selama 2 tahun itu yang mereka punya menjadi asas kepada kebahagiaan kehidupan abadi selama jutaan tahun. Sekarang aku memahami bahawa doa yang kadang-kadang aku panjatkan untuk kesehatan mereka itu menjadi doa keburukan, dan doa kita panggil itu dari segi duniawi. Yani kalau mereka dapat kesihatan mungkin dan ajalnya pun sudah dekat, mungkin mereka dapat kesihatan itu masuk kelalaian dan jadi pemuda-pemuda yang biasa. Jadi mereka lupa tugasnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka meninggal dalam keadaan yang mereka sedar dirinya dan tidak masuk ghaflat dan kelalaian. InsyaAllah doaku itu diperkenakan untuk kesihatan ukhrawi mereka. Sungguhnya menurut keyakinanku, kedua-dua pemuda ini memperoleh keuntungan yang setara dengan mereka yang peroleh keuntungan dengan melalui ketakwaan selama 10 tahun. Sekiranya mereka berdua ini hanya bergantung kepada kesihatan dan masa muda mereka seperti yang muda lain, lalu terjun ke dalam kelalaian dan kemunkaran, dan sekiranya kematian mengintai, lalu ketika mereka sedang bergelumang dengan kekejian dosa, nescaya mereka akan menjadikan kubur mereka sebagai lubang serta sarang ular dan kalajengking, bukannya khazanah cahaya. Kubur itu sama ada
satu lubang daripada neraka ataupun satu kebun daripada syurga. Jadi mungkin nanti akan mereka mengubah yang khas itu dan kebun syurga itu kepada lubang daripada neraka. Tapi dengan izin Allah mereka mati dalam keadaan yang tulus, ikhlas dan jujur dan dalam buat tugasnya, kewajipan sendiri. Jadi memandangkan penyakit itu mempunyai manfaat seperti ini, maka tidak sepatutnya mengeluh disebabkannya. Bahkan wajib bersyukur kepada Allah dan haruslah bersabar, bertawakal serta bergantung kepada rahmat ilahi. Ini bukan maknanya jangan pergi doktor. Pergilah doktor. Jadi apa yang Allah SWT bagi ubat maddi juga duniawi, cari. Tapi tanpa mengeluh, tanpa buat aduan, tanpa putus asa, putus harapan. Dalam keadaan yang sentiasa sedar diri. Kita tahu daripada Allah SWT sebagai hadiah rahmani. Sama dengan mungkin kafaratul dzunub. Jadi kita kena sabar dan bertawakal kepada rahmat ilahi, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wahai pesakit yang matanya dihijab. Ini mungkin orang ubat keempat, orang yang mungkin matanya buta, sejak lahir dia buta, ataupun kemudian jadi buta, ataupun satunya buta, ataupun sementara tak dapat melihat untuk mereka. Wahai pesakit yang matanya dihijab, engkau ketahui bagaimana cahaya nur dan mata maknawi yang ada di sebalik hijab, yang penutupan itu, yang menutup mata ahli iman itu, nescaya engkau akan berkata, 100,000 kesyukuran kepada Tuhanku yang maha penyayang. Kau tahu belakangnya nilai yang besar dalam penyakit itu, kamu akan kata apa? Ribuan syukur kepada Tuhanku yang maha penyayang. Untuk menerangkan tentang balsam ini, obat merham ini, aku akan menceritakan tentang satu peristiwa. Suatu masa, mata ibu saudara Sulaiman, yang Sulaiman yang dari Barlah, yang sekarang ada di sana, ada kebun syukuran di Barlah itu, dia punya. Dan dia wakafkan kepada, jadikan sebagai, Ustaz Nursi di sana kadang-kadang turun dan sembang dengan sahabat-sahabat dan pelajar-pelajar sana dan menulis risalah syurga di kebun itu. Jadi Sulaiman yang diceritakan sini, saudara Sulaiman yang berasal dari Barlah, mata ibunya. Suatu masa mata ibu saudara Sulaiman yang berasal dari Barlah, yang berkhidmat dengan selama 8 tahun dengan penuh keikhlasan dan kesetiaan serta kelembutan dan tanpa pernah mengecilkan hatiku, telah buta. Ibunya matanya buta. Wanita salihah itu yang salihah jiddan, dengan sangkaan baiknya yang 100 kali ganda melebihi kelayakanku, menemuiku di pintu masjid untuk meminta aku berdoa supaya penglihatannya kembali pulih. Lalu aku pun menjadikan sifat salihah wanita yang mulia itu sebagai syafaat untuk doaku. Yani saya terus bukan buat doa, yang jadikan wanita yang salihah yang kuat itu jadikan sebagai syafaat untuk doanya. Ya Allah, kerana orang tua ini yang salih, perempuan tua yang salih ini, kabulkanlah doaku. Ya Rab, demi kehormatan sifat salihahnya, maka berikanlah penglihatannya. Bisa doakan. Rayuanku. Pada keesokan harinya, seorang doktor mata dari Burdur, dia datang. Lalu, mata wanita saleh itu kembali pulih. Sudah melihat. Namun, selepas 40 hari, matanya menjadi buta kembali. Sebenarnya dia meninggal. Yani. Maka aku berasa sangat sedih dan banyak berdoa untuknya. InsyaAllah, doaku itu diperkenankan untuk akhiratnya. Jika tidak, kenapa? Doaku itu menjadi doa
keburukan untuknya dan doa. Kerana apa? Rupa-rupanya ajalnya hanya tinggal 40 hari. Dan setelah doa yang matanya dipulih dan sudah mula melihat, tapi berkabur-kaburlah dari melihat ke Gunung Panang, Parla, ke Tasik ke, tak berapa melihat. Setelah 40 hari meninggal. Dia kembali ke rahmatullah selepas 40 hari. Semoga Allah SWT merahmatinya. Rupanya sebagai gantian keterhalangan kubur Parla melalui mata yang penuh kesedihan dan masa tua yang memiliki 10 hari, almarhumah yang meninggal memperoleh kelebihan untuk memperhatikan teman-teman syurga di dalam kuburnya 1000 tahun. Ini kerana keimanannya adalah sangat kuat dan kesolehannya amat hebat, yang salihah betul-betul. Dan sebab lama terhalang daripada penglihatan, dan Allah SWT insyaAllah mudah-mudahan kurniakan dia penglihatannya kuat di akhirat. Jadi berkaitan ini memang ada kerana orang yang sakit mata ataupun buta meninggal. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya penglihatan yang lebih baik daripada penglihatan dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ihsankan kurniakan di syurga. Ada sebahagian hadis berkaitan ini. Sebenarnya dia kata Allah telah berfirman, apabila aku mengambil kedua mata hambaku di dunia, maka tiada pahala baginya di sisiku kecuali hanya syurga, yang kepadanya. Ya. Jadi bikinlah ada yang lagi ya sebagai hadis lagi di sini berkaitan itu. Jadi mudah-mudahan dia dapat satu penglihatan yang lagi celik di akhirat nanti. Ya, apabila pandangan seorang mukmin itu dihijab atau ditutup, dan sekiranya dia masuk ke kubur dalam keadaan matanya tertutup, maka menurut derajatnya dia akan menatap alam cahaya itu lebih banyak daripada ahli kubur yang lain, ataupun anggota-anggota yang lain juga. Mungkin dia penglihatan atau pendengaran, mungkin dia tak dengar, mungkin tak boleh cakap, kan? Ataupun tangannya tak ada, kedua tangan tak ada. Jadi kerana terhalangan dunia ini, Allah SWT kurniakan kepada mereka di syurga lebih baik daripada keadaan yang daripada orang-orang yang lain. Yang orang yang lain yang hidup dengan sihat dan melihat, kan, kelebihan daripada mereka. Sebagaimana dia di dunia ini kita dapat melihat banyak perkara, dan orang mukmin yang buta tidak dapat melihatnya, maka setahap itulah mereka yang buta itu akan dapat melihat lebih banyak berbanding dengan ahli kubur yang lain di dalam kubur, sekiranya mereka mati dalam keimanan, dengan sabar, tidak mengadu, tidak mengeluh. Kerana penyakit itu, kalau dengan sabar, tawakal, dengan taslim, dia meninggal begitu, dia dapat satu ganjaran begitu. Bagaikan melihat melalui teropong yang boleh memperlihatkan tempat yang paling jauh di dalam kubur masing-masing. Mereka akan menatap teman-teman syurga bagaikan di dalam panggung wayang menurut derajat mereka. Ya, di teman-teman syurga bagaikan di dalam panggung wayang menurut derajat mereka. Mereka melihat kelihatannya itu sangat kuat. Justru engkau akan menemui mata yang sangat bercahaya, mampu melihat dan menonton syurga yang berada di atas langit walaupun berada di bawah tanah sebegini hanya melalui kesyukuran dan kesabaran di sebalik hijab matamu yang buta itu. Sungguhnya doktor mata yang mampu mengangkat hijab itu, sungguhnya doktor mata yang mampu mengangkat hijab itu daripada matamu dan mampu membuatkan engkau melihat melalui ini adalah Al-Quran Al-Hakim. Khususnya dari segi buta, kan, orang yang buta hati tak boleh melihat. Jadi Quran Karim yang jadikan dia melihat. Ada seorang ustaz dari Mesir, dia ceritakan, ada ustaz ni dia memang
Dia jadi buta, dia tak boleh melihat, dan tapi dia sangat suka membaca Al-Quran, khususnya baca daripada melihat. Dan waktu dia baca Quran, yang dengan izin Allah, dia boleh melihat, dia baca, dia kata sadaqallahul azim, dia tak tutup matanya. Sentiasa begitu. Yang ada seorang ceritakan, yang seorang doktor dari Mesir, dia kata, yani kata-kata ini Ustaz ini kata apa? Doktor mata yang mampu mengangkat hijab itu daripada matamu dan mampu membuatkan engkau melihat mulanya adalah Al-Quran Al-Hakim. Ya. Jadi iman juga bagi tahu kepada kita, mereka akan dapat kelihatan di surga selama-lamanya dan lebih baik daripada yang lain. Ya. Dan Quran itu juga jadikan selamatkan manusia daripada buta hati, kan? Jadikan melihat hakikat, kan? Seperti yang Quran kata apa? Summun bukmun umyun, yani fahum la yarjun. Ya, jadi mereka yang Quran ceritakan, mereka yang buta, tapi buta bukan dari segi matanya yang di kepala itu, maka memang mata dalam hati itu buta dan mereka tak boleh melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun bagi cop atas hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim, kan? Khatamallahu dan bagi cop sebab mereka tak boleh melihat hakikat. Ya. Okey, ini untuk orang yang sakit dari segi mata. Bolehlah kita bawa ini cerita kepada dia, bagi semangat untuk dia, kan, keseronokan, dan insyaAllah Allah Subhanahu wa taala kepada dia lebih baik keadaan daripada dunia ini. Satu ubat lagi boleh kita baca, ini memang pendek, tidak panjang. Ubat ke-15, wahai pesakit yang mengadu dan mengerang. Ini macam orang kata, macam katakan ini kan orang sakit biasa kalau fikir macam aduhai, kan, yang mengeluh begitu. Janganlah engkau melihat kepada rupa kesakitan, lalu yang rupa yang kelihatan zahirnya merintih. Betapa sakitnya aduhai, pandanglah kepada maknanya dan katakanlah betapa nikmatnya. Alhamdulillah, syukur. Kan maksudnya. Dan sekiranya makna kesakitan itu tidak baik, kalaulah kata sakit itu tak baik, nescaya Al-Khaliqur Rahim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberi penyakit kepada hamba-hamba yang paling dikasihinya. Sedangkan warid dalam hadis sahih, asyaddun nas bala'an al-anbiya, summa al-awliya, fal-amsal, fal-amsal. Kan? Maksudnya apa? Yang sungguhnya manusia yang paling banyak ditimpa musibah dan kesulitan ialah mereka yang paling keterdepan dalam kalangan manusia yang paling sempurna di antara mereka. Sebab musibah dan penyakit yang manusia ditimpa itu Allah SWT bagi kepada manusia menurut kekuatan iman mereka. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah SWT menurut wus'at mereka, menurut kemampuan mereka, semua orang. Kalau orang imannya tak berapa kuat, jadi penyakitnya pun ataupun musibahnya pun menurut dia begitu. Tapi orang yang paling banyak, sebab para anbiya yang mereka yang tahu semua benda, jadi imannya kuat, dan Allah SWT menguji mereka dengan penyakit yang kuat. Yani seperti Ayub AS, kan? Ayub AS, Rasulullah SAW makasah. Rasulullah SAW kan banyak musibah, banyak penyakit, dan dia beritahu Nabi SAW kepada Jabal, gunung, kalau kamu timpa musibah, penyakit yang saya timpa ni, kamu hancur, ya, tak boleh tahan, ya, kepada gunung itu. Begitu, ya. Jadi mula-mula Sayyidina Ayub AS dan para Nabi AS, kemudian para wali, kemudian orang-orang salih memandang tiap-tiap penyakit yang dideritai mereka sebagai ibadah yang murni. Mereka melihatnya sebagai hadiah Ar-Rahman. Jadi sampai Ayub AS tidak doa apa untuk sembuhan, sampai cacing-cacing itu mula makan lidahnya dan hatinya. Dia takut tak boleh buat ibadah kepada Allah SWT masa itu.
doa, Rabbi inni masani tur wa anta arhamur rahimin. Dan mereka melihatnya sebagai hadiah Ar-Rahman. Lantas mereka bersyukur dalam kesabaran. Mereka menerima tiap-tiap penyakit itu adalah suatu jenis operasi pembedahan yang datang daripada Rahmatul Khaliqur Rahim. Yani membersihkan. Jadi sebagai kafaratul dzunub. Jadi kan untuk mereka, dan mereka melihat dari segi itu. Engkau juga wahai pesakit yang berkeluh kesah, sekiranya engkau mahu menyertai kafilah cahaya tersebut, kafilah-kafilah orang-orang yang begitu, para anbiya yang mereka sabar dan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala begitu, sekiranya engkau mahu menyertai kafilah cahaya tersebut, maka bersyukurlah dalam kesabaran. Sebaliknya, jika engkau mengeluh, mereka tidak akan menerima engkau bersama kafilah mereka. Waktu itu engkau akan jatuh ke dalam jurang kaum lalai, dan engkau akan melalui jalan yang gelap. Ya, terdapat sebagian penyakit yang apabila ia berakhir dengan kematian, maka pesakit itu mendapat satu derajat kewalian seperti orang yang mati syahid. Sebahagian penyakit sangat mungkin satu, kerana skala kerana itu dia dapat martabat syahid. Ya. Contohnya syahid manawi. Contohnya seorang yang mati kerana sakit melahirkan anak, sakit perut, lemas, terbakar dalam tahun, dikira sebagai syahid manawi. Dan terdapat juga banyak penyakit yang berkat yang menetijahkan darjat kewalian melalui kematian. Malah oleh sebab penyakit mengurangkan kecintaan kepada dunia, tidak jadikan pahitkan kelezatan dunia kan. Ini misalnya faksir zikra hadim lazat sallallahu alaihi wasallam. Yani banyaklah kamu mengingati kematian yang jadikan kurangkan kelezatan itu atau mematahkan kelezatan itu. Jadi kelezatan membawa kepada kelalaian. Kan? Oleh sebab penyakit mengurangkan kecintaan kepada dunia dan mengundurkan keterikatan manusia kepadanya, maka melalui kematian ia meringankan perpisahan daripada dunia yang sangat pedih dan menyakitkan untuk ahli dunia, dan kadang-kadang menjadikan manusia menyukainya, dan suka kematian itu sebab penyakit itu sangat dahsyat, mungkin dia tak boleh tahan, dan kerana kematian dia seronok, dia tunggu, dan kalau tak dapat mati pun orang dia bunuh dirinya kan, seperti Kuzman di dalam perang yang bantu kepada orang Islam, tapi orang kerana kaumnya dia perang, akhir sekali dia tak boleh tahan kerana lukanya, dan dia bunuh dirinya kan, begitu. Sebab dia kematian itu nampak makin selamat untuk dia kan. Jadi sebahagian penyakit itu, jadi kita melihatlah mungkin daripada orang-orang tua kita, ya Allah, ambillah nyawaku, matikanlah aku kan. Kemudian ada yang mengeluh juga, mungkin tanpa mereka sedarlah, mungkin kejahilan kadang-kadang mereka minta kematian begitu. Bukan begitu, tapi tak perlu begitu ya. Sebenarnya tak boleh buat begitu. Tapi mereka tak takut. Dan so, kalau ahli dunia pun mungkin kerana sangat turutnya sakit itu, dia macam lagi suka nak mati dan nak selamat daripada sakit itu. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sembuhan untuk semua penyakit kita, untuk semua pesakit-pesakit kita dapat syifaan dan dapat berkat, yani keberkatan kerana penyakit itu. Mereka sedar supaya itu sebagai hadiah Rahman, sebagai khazanah. Yani khazanah, jadikan kita dapat khazanah melalui itu harta karun ukhrawi kan. Yang melalui itu dapat satu khazanah yang besar, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui penyakit itu. Jadi jadikan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doakan, yani jangan doa Allah, ya Allah bagilah saya penyakit kepada saya, kita tak doa begitu kan. Tapi kita doakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan, jadi ampunkan dosa kita melalui penyakit itu. Dan siapa yang ada penyakitnya, sakitnya, dan kita doakan untuk mereka, tapi kita boleh ceritakanlah, yani apa keberkatan. Mungkin ada sebahagian itu
tak dapat sembuhan, kan, mungkin bermacam-macam lah. Jadi kita bolehlah ceritakan kelebihan, fadilatnya penyakit itu. Jadi Ustaz semasa ceritakan tentang ubat-ubat ini, orang yang tak sakit pun macam nak jadi sakit. So, itu banyaknya kelebihan penyakit itu. Jadikan kita rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan umur kita berkat, dapat kewalian ataupun martabat syahid dan lain-lain. Itu semasa Ustaz ceritakan semua dari aspek melihat itu. Jadikan sebenarnya pada hakikatnya penyakit yang zahir itu pada hakikatnya bukan penyakit. Ya. Jadi penyakit yang sebenar yang datang kepada agama. Yang penyakit yang sebenar datang kepada agama, atas segi akidah dan mengancam kehidupan ukhrawi kita. Dosa-dosa kita, syubhat. Itu yang penyakit yang sebenar. Pada zahir, pada hakikatnya, penyakit fizikal itu, pada hakikatnya kita melihat bukan yang musibah. Ya, sebagai hadiah dari Rahmaniyah. Sebagai semangat kafarat zunub, ataupun khazanah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.